layar dibuka di alam maya, dunia digital luas terbentang. Mari bersama kita berbicara isu pendidikan di zaman canggih gemilang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kami pada hari ini. Selamat datang ke forum pendidikan yang bertajuk Cabaran Pendidikan dalam Era Media Modern. Dewasa ini, dunia pendidikan tidak dapat lari daripada pengaruh media. Media sosial, media massa, dan berbagai platform digital bukan saja menjadi sumber maklumat, tetapi juga membentuk cara pelajar berpikir, berinteraksi, dan belajar. Namun, dalam arus kemajuan ini, berbagai isu dan cabaran baharu turut timbul. Antaranya ialah penyebaran maklumat palsu, ketagihan media sosial, dan kesan terhadap prestasi sahsia pelajar. Bersama saya pada hari ini, dua orang panel yang hebat, yaitu Encik Loran Lojiun yang merupakan guru besar sekolah rendah, dan di sini kita bersama Cik Elvi Cynthia yang merupakan pengetua sekolah menengah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Oke, baiklah, Encik Loran, bolehkah Encik kongsikan apakah cabaran utama yang timbul apabila media menjadi sebahagian daripada dunia pendidikan pada hari ini? Dipersilakan. Sebelum itu, selamat pagi kepada Cik Moderator dan Puan Pengetua. Jadi boleh saya jawab bahawa cabaran utama ialah penyebaran maklumat palsu, di mana hal ini dikatakan kerana dalam dunia media sosial yang terbuka, pelajar mudah percaya dengan apa saja mereka baca, tonton tanpa menilai kesahihannya. Sebagai contoh, terdapat video atau artikel pendidikan yang mengandungi fakta yang salah, di mana apabila pelajar menjadikannya rujukan, ia boleh menjejaskan pemahaman mereka terhadap sesuatu topik. Pada pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Encik Loran atas pendapatnya tadi. Saya tertarik dengan poin tentang maklumat palsu, karena menurut laporan Kementerian Komunikasi Malaysia tahun 2024, lebih 60% pelajar sekolah mengakui mereka pernah menerima maklumat pendidikan yang tidak sahih melalui media sosial, terutamanya dalam aplikasi TikTok dan Facebook. Kita teruskan pula untuk mendengar pendapat daripada Cik Elvi. Bagaimana pula perspektif Cik Elvi tentang isu media lain yang perlu diberi perhatian, khususnya yang melibatkan hubungan antara pelajar dan pendidik? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Cik Elisha sebagai moderator kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Cik Elisha dan guru besar kita, Encik Loran. Baiklah, saya sangat setuju dengan pendapat Encik Loran sebentar tadi. Tapi saya mau tambah bahawa ketagihan media sosial juga salah satu isu yang kita hadapi sekarang. Ramai pelajar kini dia lebih tertarik dengan kandungan hiburan di dalam media seperti TikTok ataupun YouTube. Jadi berbanding dengan bahan pembelajaran, mereka lebih tertarik kepada kandungan hiburan. Akibatnya masa belajar dia semakin berkurang dan tumpuan pelajar juga terganggu. Selain itu, kandungan media kini terdapat beberapa unsur-unsur yang kurang sesuai seperti budaya hedonisme. Jadi yang ini turut memberi kesan kepada nilai moral pelajar kita pada era ini. Baiklah, terima kasih Cik Elvi atas pendapatnya sebentar tadi. Betul tuh, dan saya sangat setuju. Kadangkala media yang sepatutnya menjadi alat bantu mengajar akhirnya menjadi punca gangguan tumpuan pelajar. Baiklah, mari kita teruskan pula dengan soalan kita yang kedua. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan isu-isu media ini semakin ketara dalam dunia pendidikan? Mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Loran. Dipersilakan. Terima kasih, Cik Moderator. Salah satu faktor utamanya adalah sebab adanya akses tanpa kawalan terhadap media. Pelajar juga boleh melayari apa sahaja, kandungan tanpa had masa dan kandungan di dalam media sosial. Selain itu, kurangnya pendidikan di literasi digital menyebabkan mereka tidak
tidak tahu cara menilai kesahihan maklumat. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Encik. Menarik. Jadi kurangnya literasi digital memainkan peranan yang besar. Kita teruskan. Kita mendengar pula daripada perspektif Cik Elvi. Adakah tambahan daripada sudut sosial atau keluarga? Dipersilakan. Terima kasih. Pada pendapat saya sangat setuju dengan pendapat Encik Loran. Saya ingin tambah bahwa pengaruh rakan sebaya juga dan tekanan sosial menjadi salah satu faktor penyumbang kepada isu ini. Jadi mengapa pelajar kini dia sangat terikut-ikut dengan tren zaman sekarang. Contohnya ingin menjadi influencer dalam TikTok hingga sanggup mengabaikan pelajaran. Dan jangan lupa jurang digital yang menjadi faktor juga, sebab pelajar yang berada ataupun tinggal di kawasan luar bandar mempunyai akses pendidikan ataupun akses internet lah, dan pendidikan yang melibatkan internet kurang, dan ini menyebabkan mereka lebih ketinggalan dalam pembelajaran yang berasaskan media. Baiklah, terima kasih pendapat daripada Cik Elvi. Saya sangat bersetuju dengan pandangan daripada kedua-dua panel kita. Faktor seperti pengaruh rakan sebaya, tekanan sosial untuk trending, dan kekurangan kawalan ibu bapa juga antara penyumbang utama. Baiklah, kita tahu bahwa setiap cabaran pasti ada kesan. Jadi saya ingin bertanya kepada kedua-dua panel kita pada hari ini tentang apakah kesan utama penggunaan media secara berlebihan kepada pelajar dan pendidik. Mungkin kita boleh mulakan daripada Cik Elvi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya tekankan salah satu kesan dalam pendidikan untuk media ini adalah kesan moral dan sosial. Apabila pelajar dia terlalu terdedah dengan budaya luar daripada media-media luar, nilai murni seperti hormat, tanggung jawab, dan kesederhanaan mungkin boleh terhakis. Selain itu, pelajar menjadi kurang berinteraksi secara bersemuka dan banyak berkomunikasi dalam alam maya. Ini menyebabkan setengah pelajar sekarang dia ada yang antisosial, yang malu untuk berinteraksi secara reality, tapi lebih memilih untuk berinteraksi dalam alam maya. Itu pendapat saya. Sudah setuju dengan pendapat Cik Pengetua. Dan bukan saja moral, tetapi juga dia akan memberikan kesan terhadap akademik pelajar. Yang saya boleh lihat di sekolah rendah, pelajar hilang fokus dan prestasi merosot kerana terlalu banyak gangguan daripada media. Mereka lebih cepat bosan dalam kelas konvensional sebab sudah biasa dengan kandungan visual yang pantas dan menarik di media sosial. Misalnya dengan aplikasi populer sekarang seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Ada pendapat saya. Baiklah, terima kasih pandangan dari kedua-dua panel kita. Berdasarkan kajian UNESCO pada tahun 2023, penggunaan media sosial melebihi 3 jam sehari dikaitkan dengan penurunan prestasi akademik dan peningkatan tekanan emosi dalam kalangan remaja. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan penggunaan media amat penting dalam dunia pendidikan. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menafikan bahwa media juga membawa banyak manfaat. Jadi saya ingin bertanya dari sudut positifnya pula, bagaimana media membantu dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia? Mungkin kita boleh beri peluang dahulu untuk mendengar pendapat dari Encik Loran. Dipersilakan. Boleh. Bercakap tentang kesan positif sudah tentunya ada. Jadi sebenarnya media ini memberikan akses ilmu yang lebih besar dan ilmu yang tanpa batas. Contohnya, pelajar boleh belajar melalui YouTube, menggunakan quizzes, dan atau menyertai kelas dalam talian. Guru juga boleh menggunakannya untuk menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif. Pada pendapat saya. Terima kasih.
kita dengar pula dari pendapat Cik Elvi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Encik Loren tadi tentang penggunaan media dalam kelas. Tambahannya, media ini membolehkan pelajar untuk belajar mengikut gaya mereka sendiri. Sama ada melalui video, podcast, ataupun laman interaktif. Yang paling penting, pelajar ini tahu cara mengawal diri dan menggunakan media secara beretika. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pengetua di sekolah menengah, guru-guru di sekolah kami sekarang banyak menggunakan media. Contohnya media yang sekarang banyak adalah YouTube. Mereka menggunakan video untuk menerangkan PDP di dalam kelas. Ini membantu pengajaran yang lebih bermakna kepada murid-murid yang gaya pembelajarannya adalah dengan menonton video. Baiklah, terima kasih. Saya bersetuju dengan pendapat dari kedua-dua panel kita. Betul, media sememangnya membuka peluang pembelajaran tanpa batas. Namun, yang penting pelajar perlu tahu, menilai, dan menggunakan media dengan bijak. Sekarang mari kita sentuh pula tentang nilai dan etika. Dalam dunia tanpa sempadan ini, sejauh mana etika memainkan peranan dalam mengawal tingkah laku pelajar dan pendidik ketika menggunakan media? Baiklah, kita akan mendengar pendapat terlebih dahulu daripada panel kita, Cik Elvi. Dipersilakan. Baiklah, bercakap tentang nilai etika dan penggunaan media, saya menekankan bahawa pelajar haruslah menghormati hak cipta. Ini adalah sangat penting juga kepada guru-guru yang di luar sana. Ramai pelajar memuat turun atau menyalin bahan tanpa kredit kepada sumber asal. Ini menunjukkan kurangnya kesedaran tentang integriti akademik. Jadi di sini dia menekankan kita harus mengelakkan plagiat dalam menghasilkan sesuatu bahan ataupun projek dalam pendidikan ataupun satu pembelajaran itu. Saya juga ingin tambah, etika ini juga penting kerana media ini bukan saja untuk menyebarkan maklumat tetapi juga untuk mempengaruhi cara seseorang itu berfikir. Pelajar perlu jujur dalam bertanggung jawab, contohnya tidak meniru ataupun tidak menyebarkan berita-berita palsu dan tidak menulis komen yang negatif di media sosial. Itu saja tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih pendapat dari kedua-dua panel. Sangat benar, di mana tanpa etika, media boleh menjadi alat penyebar kebencian, bukan ilmu. Sebab itu, penting untuk membentuk generasi pelajar yang bukan sahaja celik digital, tetapi juga beretika dalam menilai dan berkongsi maklumat. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian penyelesaian. Bagaimana kita boleh menangani cabaran media dalam pendidikan ini? Mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Loren. Oke. Pertama, di peringkat sekolah, perlu ada pendidikan literasi digital secara formal. Guru dan pelajar harus didedahkan kepada cara menilai sumber maklumat adakah dia sahih atau tidak. Contohnya, pelajar boleh bertanya kepada guru sekiranya sumber maklumat yang mereka peroleh itu sah atau tidak. Terima kasih. Bagaimana pula dengan pendapat Cik Elvi? Dipersilakan. Baiklah, pendapat saya tadi Encik Loren membincangkan tentang hak cipta. Saya cadangkan agar peranan ibu bapa dan komuniti diperkukuh. Ibu bapa boleh memantau masa skrin anak-anak, manakala masyarakat boleh mengadakan kempen kesedaran tentang keselamatan digital. Selain itu, kerajaan juga memainkan peranan penting dalam memubal polisi yang tegas untuk menapis kandungan yang tidak sesuai. Itu pada pendapat saya. Baiklah, terima kasih kedua-dua panel sudah memberikan jawaban yang begitu baik. Baiklah, masa begitu mencemburui kita.
Sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, saya ingin minta setiap panel memberi sedikit harapan berkaitan masa depan pendidikan dalam era media modern ini. Mungkin kita boleh mulai daripada Encik Lauren. Kalau bercakap tentang harapan ni, saya berharap agar pelajar masa kini menjadi pengguna media yang bijak dan beretika. Bukan sahaja pengguna pasif, media seharusnya dimanfaatkan untuk mencari ilmu, bukan untuk hiburan. Baiklah, saya sebagai seorang pengetua di sekolah menengah, saya berharap agar sistem pendidikan di Malaysia turut memperkasakan kemahiran literasi digital supaya pelajar kita mampu bersaing di peringkat global dan dengan cara yang positif. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan yang sangat bernas dan menyedarkan kita semua. Dapat kita simpulkan bahwa media merupakan alat yang sangat berkuasa. Ia boleh menjadi jambatan ilmu ataupun jurang kemusnahan bergantung pada bagaimana ia digunakan. Oleh itu, pelajar dan pendidik perlu membina kesadaran digital, etika bermedia, dan kemudian menilai maklumat agar pendidikan kekal relevan dan berintegriti. Sekian sahaja forum kita pada hari ini yang bertajuk Cabaran Pendidikan dalam Era Media Modern. Terima kasih kepada panel jemputan kita dan juga kepada penonton yang setia bersama dengan kami. Saya Elisha selaku moderator Anda pada hari ini. Saya suka untuk mengakhiri forum kita dengan serangkap pantun. Bunga kembang di taman hati, harum mewangi, menyapa jiwa. Moga diskusi hari ini berarti membentuk generasi berilmu sentiasa. Baiklah, sampai jumpa dalam forum kita akan datang.